Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita kembali masuk dalam doa. 让我们一起来先进入祷告。 Tuhan, biarlah hari ini kami kembali mendapatkan anugerah daripada Engkau. 主啊，愿今天我们再一次的从你得到恩典。 Biarlah apa yang kami lakukan pada malam hari ini, waktu kami memuji Tuhan, kami berdoa dan mendengar firman, 好，让我们今天所做的，我们祷告，我们聆听你的话语，我们歌颂赞美你。 itu bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan yang rutin kami lakukan tanpa makna. 不只是我们例行的习惯而没有意义的， Tapi tolong supaya kami bisa betul-betul memakai anugerah ini menjadi sarana di mana kami melatih akan kerohanian kami di hadapan Tuhan. 主啊，也求你帮助我们，让我们经过这一些我们所做的，让我们能够更操练我们的灵命。 Dan bila kami ingin mengingat lagi akan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. 从这里，我们也能够回顾你对我们的恩典。 Dan kami senantiasa membutuhkan akan tuntunan firman Tuhan dalam hidup kami. 在我们的生命中，我们不断的需要你的引领、你的带领。 Saat ini waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami berdoa supaya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. 在我们诵读你的话语的时候，求圣灵打开我们的身心灵。 Kiranya firman Tuhan boleh tertanam dalam hidup kami, berbuah lebat dan bertumbuh semakin indah. 愿主的话语能够成长在我们的生命里，能够结果子累累。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Baik, saat ini saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. 我们读马太福音第5章第10到12节。 Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah kemuliaan di dalam penderitaan melawan pengajaran dunia. 今天我得到的主题就是抗拒世界的教导，所面临的痛苦，从中能够见证神的荣光。 Kalau sudah mendapatkan maka saya akan bacakan bagi kita, ada juga di slide, saya bacakan dalam bahasa Indonesia kemudian di dalam bahasa Mandarin. 我们会先用印尼语读，然后接下来用华语读。 Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、逆照各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的常事是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。 Saudara, ayat yang kita baca tadi merupakan salah satu bagian dari khotbah Yesus yang terkenal, yaitu khotbah di bukit. 我们刚才所读的经文呢，是主耶稣布道很出名的其中之一的一段经文。 Nah, khotbah ini ditujukan kepada murid-murid Yesus yang baru saja mendapatkan panggilan untuk mengikut Tuhan Yesus. 这些话语呢，是针对那些主耶稣刚刚呼召他们成为主耶稣门徒的这些门徒们。 Oleh karena itu, khotbah ini juga tentu berlaku bagi siapa saja yang mengaku diri menjadi murid Tuhan Yesus, termasuk tentunya engkau dan saya. 所以呢，这段经文不但针对这些新门徒，也包括我们自称为主耶稣门徒的人。 Saudara, apa yang kita pikirkan waktu mendengarkan kalimat khotbah Yesus ini? Ya, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. 当我们听到说为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的，我们有什么反应？ Saya rasa saudara akan setuju kalau saya katakan ini ayat yang tidak enak untuk didengar. Saudara, ini ayat yang mengusik kenyamanan kita. 我相信弟兄姐妹们一定会赞成我所说的我觉得这段经文呢是不太悦耳的，因为它
好像扰乱了我们的舒适区。 Saudara, penganiayaan itu berarti penderitaan dan bagaimana kita bisa bahagia kalau kita menderita. 逼迫就是困难，那就是痛苦。那我们怎么会在痛苦中而感到有福呢？ Bukankah pada umumnya orang itu mencari kelepasan dari penderitaan? 普通大家都是希望能够逃脱苦难。 Dan agama itu sering dianggap sebagai solusi ya, supaya Allah itu meluputkan manusia dari masalah, dari penderitaan. 人们呢常常把这个宗教作为解决的方案，就是希望他们的神或者是他们的上帝能够帮助他们解决问题，脱离困境。 Tetapi saudara, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 可是这就是主耶稣的教导。 Kalau kita adalah sungguh murid-muridnya, maka kita dipanggil untuk siap menderita aniaya. 如果我们真的是被呼召成为主耶稣的门徒，那我们要预备自己受逼迫。 Tetapi dipanggil untuk menderita aniaya itu tidak berarti bahwa orang Kristen harus sengaja ya mencari kesempatan untuk mengalami penganiayaan. 如果说我们必须预备自己受逼迫，并不是说自找苦吃，就是说不自找苦头。我们并不是自己去找一些事情让我们能够因这而受苦。 Pemahaman ini sempat dimiliki oleh orang-orang Kristen pada masa-masa awal, ya abad-abad awal di masa kekaisaran Romawi. 在罗马帝国时期的这些初期基督徒，他们就有这样的思想。 So, misalkan ada seorang tokoh yang bernama Origen. 有一个人物叫 Origen。 Nah, saudara, Origen ini sangat ingin menjadi martir sejak masa mudanya. 从年轻这个 Origen 他就很想成为殉道者。 Jadi ketika dia dapat info ya bahwa ada penganiayaan yang terjadi di sebuah lokasi dekat rumahnya, saudara, apa yang dia lakukan? 那当他听到说在他家附近有逼迫的时候，你知道他的反应是什么吗？ Saudara, dia cepat-cepat mandi karena dia mau datang ke lokasi kejadian, dia mau mati martir. 那他呢就赶紧洗澡，然后呢他要赶快到这个那个有扰乱的地方他想殉道。 Nah, mamanya di rumah itu nggak setuju. 那他妈妈不赞成。 Jadi waktu Origen mandi, saudara, mamanya itu segera menyembunyikan semua pakaiannya. 当 Origen 他洗澡的时候呢，他妈妈就把他的衣服藏起来。 Jadi Origen nggak jadi keluar rumah. 结果他不能够出门。 Jadi saudara, ada masa-masa ya ketika orang-orang Kristen melihat mati martir itu sebagai pengalaman yang membawa kepada kemuliaan dan mereka betul-betul ingin mengalaminya. 有一阵子呢，基督徒认为说，能够为主殉道是一种引以为荣的事情。 Saya rasa bukan seperti itu panggilan sebagai orang Kristen. 那我认为呢，我们被呼召成为基督徒，并不是这样的目的。 So, jikalau seorang percaya itu menderita sebuah aniaya, 如果一个信主的人他受苦， bukan karena dia sengaja ingin dianiaya, 并不是因着他故意去寻找这个被逼迫， bukan juga menderita karena kesalahannya atau dosanya sendiri, 他并不是因着他自己的罪，因着他的错误而受苦， tapi dikatakan karena kebenaran, 而是因着他这个行义。 maka berbahagialah atau diberkatilah orang yang seperti ini. 那这样的人呢，他就有福了。 Nah, saudara, apa artinya karena kebenaran? 那唯义是什么意思呢？ So, kata kebenaran di sini sangatlah luas. 这里义的意义是很广泛。 Tapi dalam kaitan dengan tema hari ini, saya percaya karena kebenaran ini dapat berarti karena berpegang teguh kepada kebenaran yang Allah nyatakan dalam firman-Nya. 在这里跟我们的主题有关的义呢，意思就是说，当他谨守上帝所这个彰显出来的真理。 Maka saya boleh memparafrasenya demikian. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang diejek, dihina, ditolak, difitnah,
dianiaya karena setia kepada perintah dan kehendak Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. 因着他们忠心谨守上帝的真理而受逼迫，受人看轻，受人侮辱，这一些人就是有福的。 So, tentu kita memahami pernyataan ini bukan sebagai syarat ya atau usaha manusia untuk diterima oleh Allah. 这个宣告并不是说我们要被神所悦纳的那种条件。 So, sekali lagi perkara keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. 救恩是神的恩典， Tapi penolakan dunia, penderitaan adalah bagian atau paket komplit yang harus dijalani oleh orang percaya dalam kehidupannya. 被拒绝，被这个受苦难那是我们信主的人因着为了要为义而必须受的这种套餐。 So, pertanyaannya, kenapa ya waktu kita berpegang kepada kebenaran itu, kita malah menderita aniaya? 为什么当我们谨守真理的时候，我们反而面临这个逼迫呢？ Bukankah dunia yang gelap ini ya seharusnya berterima kasih ketika menerima terang? 黑暗的世界，当他们接受光明的时候，他们应该感谢光明吧。 So, oleh karena gelap itu tidak menyukai terang. 可是实际上呢，黑暗不喜欢光明。 Manusia berdosa dikatakan adalah seteru atau musuh Allah. 罪人呢，就是神的仇敌。 Sehingga dalam pikirannya yang gelap, yang sia-sia itu, ia tidak mencintai kebenaran. 所以在他黑暗的思想里面呢，他并不喜欢真理。 Ketika orang berdosa diperhadapkan dengan sebuah kebenaran, maka dia akan menghina kebenaran itu, membencinya dengan sangat, sehingga berusaha untuk melenyapkan kebenaran itu. 当一个恶人他面临真理的时候，他会看清这个真理，并且他很厌恶这个真理。如果可以的话，他要灭除这个真理。 Waktu kita berpegang kepada kebenaran dan kita betul-betul menghidupinya, saudara, kita ini akan mengusik dan mengganggu hati nurani orang-orang dunia ini. 当我们尊敬真理，并且我们谨守真理，并且活出真理的时候，我们就扰乱了那一些恶人的那种心灵。 Kebenaran itu membuat mereka tidak akan tahan dengan kehadiran kita. 我们所活出的真理让他们受不了。 Maka saudara, kita tidak perlu cari kesempatan untuk dianiaya. 我们不需要自己去寻找被逼迫的机会。 Dengan sendirinya kebenaran yang kita pegang itu akan mengundang kebencian, penolakan, dan aniaya. 自然而然，我们所谨守的这个真理呢，会引起对方的拒绝、厌恶。 Nah, saudara, bagaimana seharusnya respons gereja terhadap dunia yang menentang kebenaran? 我们成为一个教会，我们应该怎么样来回应这个拒绝真理的世界？ Saudara, seringkali gereja menjadi takut, kecut, dan tawar hati. 我们常常看到教会常常变成惧怕、恐惧，而且灰心。 Sebanyak orang Kristen tidak siap menderita dan tidak mau mengalami aniaya. 很多基督徒他们没有预备自己来受苦，而且也不要被逼迫。 Maka saudara, apa yang dilakukan oleh gereja? 那普通教会是怎么做呢？ Tidak sedikit gereja yang berusaha untuk mengakomodir apa yang dipercaya oleh orang-orang dunia. 不少的教会呢，他们呢设法适应这些不信主的人的这个看法。 Saudara, kebenaran Injil itu diadaptasi dan dimodifikasi supaya lebih ramah dan lebih bisa diterima oleh dunia. 福音的真理被他们改变，被他们改编，好让能够适应这一些世人的这个世人观。 Saudara, dulu di zaman gereja mula-mula, saudara, ada sebuah ajaran filsafat yang namanya Gnostisisme. 以前呢，在初期的教会有一个叫哲法这个哲学的教导，就是这个诺斯
哲学。 Nah, salah satu ajarannya adalah bahwa materi itu jahat. 他们认为呢，物质是坏的，是不好的。 Maka saudara, ajaran ini tidak bisa menerima doktrin inkarnasi dari Tuhan Yesus. 那他们不能够接受说主耶稣道成肉身的这个事实。 Waktu ada orang Kristen dipengaruhi oleh Gnostisisme, mereka nggak bisa percaya bahwa Yesus punya tubuh yang nyata, daging dan darah. 那有那个认为有这个诺斯哲学的这个基督徒呢，他们不相信说主耶稣就像一个人，里面有血有肉。 Jadi saudara, mereka percaya Yesus adalah Allah, tapi mereka tidak percaya Yesus adalah manusia yang sejati. 他们相信主耶稣是神是上帝，可是并不是完全人。 Itu sebabnya kitab 1 Yohanes mengatakan orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah manusia itu adalah antikristus. 所以呢，约翰一书说，这些不相信耶稣是完全人的，就是反基督。 Nah sebaliknya, di zaman modern muncul kepercayaan yang lain. 现在的世界呢，又有另外一种看法。 Dunia modern percaya bahwa kalau sesuatu benar itu harus melalui pengujian empiris. 那现在的人，他们认为说，如果一个真理是真的，那他们必须经过这个经验的考验。 Sesuatu itu benar kalau melewati pengujian ilmiah. Jadi nggak bisa sesuatu yang tidak bersifat natural itu nggak mungkin terjadi. 他们不相信说一件事情可以自然的发生，必须能够有科学的根基。 Jadi saudara, mana mungkin Yesus tidak lahir dari hubungan suami istri? 那他们认为说，耶稣不可能是一个不是夫妇关系所生出来的孩子。 Itu tidak masuk akal, pasti ada dong papa biologisnya. 他认为那是不可能的，一定是有父亲。 Mana mungkin Yesus melakukan mujizat? 主耶稣哪里可能做奇迹呢？ Itu tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan sains modern. 他们认为说，耶稣所行的跟现在新的这种科学不符合。 Dan spirit zaman ini masuk ke dalam gereja. 那现今的这种看法呢，已经进入了我们的教会。 Maka muncullah saudara ajaran-ajaran Kristen yang percaya bahwa Yesus itu baik sekali, hikmatnya itu luar biasa tinggi, tapi dia cuma manusia, dia bukan Allah. 那现在有一些人认为说，耶稣是一个非常非常好的人，而他只是人，他并不是神。 Itu yang kita kenal dengan gereja-gereja liberal saat ini. 那我们看现今的这个教会他们就是有这样的看法。 Sebagian gereja yang lain menolak adanya neraka. 他们认为说没有地狱。 Katanya Allah adalah kasih. 你们认为说耶稣是爱？ Masa Allah yang penuh kasih itu menciptakan neraka? 哪里可能充满爱的神他会创造地狱呢？ Sedunia kita tidak suka dengan Allah yang murka. 那我们的世界呢，并不喜欢发怒的这个愤怒的上帝。 Maka sebagian gereja membuang Allah yang murka, membuang neraka dari doktrin mereka. 所以有一部分这个教会呢，他们把这个发怒的这个上帝和地狱就是把它删除在他们的教义中。 Sebagian yang lain merasa ya bahwa pernyataan Yesus satu-satunya juru selamat itu pernyataan yang arogan. 他们认为说认为主耶稣是我们唯一的救主，那是非常狂傲的那种想法。 Masa iya dari semua agama di seluruh dunia satu-satunya jalan cuma Yesus, sombong amat. 难道在世界上只有主耶稣是唯一的救主吗？那这不是太狂傲了吗？ Maka sebagian gereja mulai melunakkan ajarannya. 所以有一部分教会呢，他们开始软化他们的教义， Dan mengajarkan bahwa ada jalan lain selain Yesus. 他们教导说，除了主耶稣之外，还有其他的道路。 Dunia mengajarkan bahwa pernikahan sesama jenis itu tidak berdosa. 那世界人看为说，同性恋的人结婚并不是罪。
Bukankah yang paling penting dari dua orang yang menikah adalah saling mengasihi? 那最重要的是这个结婚的对方都是互相相亲相爱吗？ Kamu tidak setuju dengan pernikahan sama jenis? Itu diskriminatif namanya. 如果你不赞成同性恋婚姻，那表示说你是属于那种那个歧视的人。 Maka muncullah gereja-gereja yang mengakomodir dan memberkati pernikahan sesama jenis. 所以我们看到说现在呢有教会呢，他们开始适应，并且祝福那些同性恋结婚的人。 Saudara, gereja-gereja seperti ini berusaha untuk relevan dengan dunia. 现今的教会呢，这一些教会呢，他们好让他们认为说，他们要跟现今的世界能够相关。 Atas nama kasih, mereka berusaha untuk diterima dan semakin menjangkau banyak orang. 他们以爱的名义，他们让更多的人能够接受他们，他们也开始接纳这些世界的人。 Tetapi kasih tanpa kebenaran akan menjadi kasih yang liar, yang bukan berasal dari Allah. 没有真理的爱会变成一种狂野的爱，并不是从神而来的。 Injil yang dikompromikan akan kehilangan ketajaman dan kuasanya. 被妥协的福音呢，会失去它本来的意义。 Oleh karena itu, saudara, setiap kali kebenaran firman Tuhan diejek dan dihina, gereja harus ingat akan panggilannya. 所以当真理被人启示、被人看清的时候，教会要知道他们被呼召是为了什么。 Diberkatilah orang yang dianiaya karena kebenaran. 为义受逼迫的人有福了。 Jangan pernah kompromi demi diterima. 所以我们不要因愿意想被接纳而妥协。 Kita harus sadar bahwa saat menyatakan kebenaran, iblis itu tidak akan tinggal diam dan dia akan berusaha untuk membungkam kebenaran itu. 当我们想要彰显真理的时候，魔鬼并不会放松，他一定会想尽办法来这个抵抗。 Tapi marilah kita tidak kecut, kita tidak takut dan tidak tawar hati. 愿我们都不因着这样而变成惧怕、恐惧，而且灰心。 Yesus berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 耶稣说：“应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。” Saudara, orang-orang percaya lainnya di sepanjang sejarah juga mengalami hal yang sama. 其他信主的人，他们在教会的历史中，他们也是经历这样的问题。 Bersukacitalah karena kita dianggap layak mendapatkan penderitaan seperti para pendahulu kita. 应当欢喜快乐，因为呢，上帝认为我们能够配得像那些我们之前的人这样受苦、受逼迫。 So di dalam sejarah kekristenan kita mengenal seorang tokoh reformasi namanya Martin Luther. 我们知道有一个这个改革家马丁路德， Saudara, dia saat itu menentang sebuah praktek gereja Katolik Roma, yaitu penjualan surat indulgensi. 那时候呢，他呢就是这个反对这个教会所做的，就是他们有做了一个书，就是赎罪的书。 Ya, saudara, kalau semua orang itu kan akan pasti mati ya. Waktu mati mereka akan masuk surga. Nah, sebelum masuk surga, mereka akan masuk dulu ke tempat namanya purgatori atau api penyucian. 他们认为说，每一个人他们死了，他们会到天堂。可是之前呢，他们会到一个地方，那个地方就是这个火要这个试炼他们。 Nah, saat itu saudara, Paulus mengeluarkan sebuah surat. Ini semacam surat sakti. 那个时候呢，这个教主呢，他就出一个非常有力量的那种一个书一张书。
Nah, jadi kalau kamu mati, kamu udah beli surat ini, kamu nggak akan cemplung ke purgatori, tapi langsung masuk ke surga. 如果你死了哈，你先买了这个好像是一个可以说是一个章哈，一个赎罪章。你买了的话，你就不需要经过这种的痛苦，你直接可以直飞到天堂。 Nah, bukan cuma kamu, tapi kalau kamu beli buat papa, mama, engkong, emak, nah mereka semua yang sekarang ada di purgatori langsung saat ini juga masuk surga. 不只是你，而你的爸爸妈妈，你其他的人，你如果为他们买了，那他们有了这个赎罪券，他们就可以直接到天堂。 Saat itu Luther menjadi seorang pendeta di sebuah gereja kecil yang isinya jemaat-jemaat yang kesulitan ekonomi. 这个马丁路德呢，他是在一个小小的教会服侍，他们的会友们呢都是比较贫穷的，所以在经济上有问题。 Maka Luther sangat kasihan sekali melihat jemaatnya banting tulang harus beli surat itu, padahal menurut dia tidak ada praktek itu diajarkan di dalam Alkitab. 路德呢，看到他的会友们，他们都很拼的工作，为了能够买这个赎罪券，所以呢，他就觉得说，在神的这个圣经的教导里面没有这件事， Maka Luther menentang penjualan surat seperti ini. 所以他就抗拒这个赎罪券。 Sampai akhirnya saudara dia dipanggil untuk disidang di kota Worm. 所以呢，他就被叫到这个一个城市叫 Worm。 Dia diminta untuk menarik kembali semua tulisan dan ajarannya. 那些罗马教主叫他把他所写的一切叫他拿回去。 Dan muncullah kalimat seperti ini. Kecuali aku diyakinkan oleh kesaksian Alkitab, aku ditaklukkan oleh ayat-ayat Alkitab yang aku kutip, dan hati nuraniku tertawan oleh firman Allah. Aku tidak bisa dan tidak akan menarik apapun. Oleh karena tidaklah aman atau benar untuk melakukan apapun yang melawan hati nuraniku. Di sini aku berdiri, kiranya Tuhan menolong aku. 在这个时候呢，马丁路德他就讲了这么有名的话，他就是说，除非圣经能够见证，就是说我被圣经的这个每一节经节告诉我说，你们所做的是对，否则的话，我不会把我的抗拒我所写下的把它收回来。 Saudara, lalu sidang ditutup dan secara resmi mengecam Luther sebagai bidat dan seorang buronan. 那他们认为呢，这个路德呢是一个反教会的人，他们认为他是一个恶徒。 Artinya sidang memberikan izin kepada siapapun juga yang ingin membunuh Luther. 那时候呢，这个罗马的这个教会呢，可以开放，让任何人都可以把路德杀死。 So, saya rasa saat itu Luther adalah contoh orang yang dianiaya karena berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. 那从这个真理我们可以看，从这个事实我们可以看到说，路德因着他谨守真理，他受逼迫这个就是活活的见证。 Sebagian terakhir kita akan kemudian bahas apa yang bisa kita pelajari. 从这里呢，我们可以一起学习，我们能够学习到什么功课？ Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap setia kepada kebenaran ini? 我们要如何才能够忠心的这个坚持我们的真理？ So, yang pertama adalah mendengarkan suara kebenaran itu lebih sering. 我们应该第一个，我们应该更长的来聆听真理。 Saudara, kita tidak akan bisa menghadapi pengajaran dunia yang palsu kalau kita sendiri tidak kuat di dalam mempelajari firman Tuhan. 如果我们自己对真理没有很坚固的话，那我们不可能够面对这个世界的这些言语。 Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mendengarkan suara Tuhan, mempelajari ajaran-ajaran yang sehat. 我们用多少的时间来聆听主的话语，来聆听健康的言语？ Yang kedua, saudara, yang terakhir, mari kita menyuarakan kebenaran firman itu lebih sering. 让我们能够更长的把神的真理彰显出来。 Saya rasa tidak semua kita dipanggil menjadi Martin Luther yang berani menentang pemimpin gereja Katolik paling tinggi saat itu.
我相信我们并不是每一个人都被呼召像马丁路德一样赶这个抗拒这个罗马最高的这个权柄。 Tapi ada saat-saat di mana kita merasa orang-orang di sekeliling kita melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 可是我们常常呢，在我们四周围中，我们会看见有一些人，他们讲的话跟神的真理是违反的。 Saudara, apa yang menjadi respons kita? 那我们应该如何的回应呢？ Sebagian kita mungkin merasa sungkan untuk menegur. 有一些可能会认为说不好意思责备这个人。 Kita sungkan menasihati karena adanya resiko penolakan, permusuhan, atau bahkan konflik. 因为有时候我们因着这样，我们会被拒绝，或者是造成有纠纷，所以呢，我们就想要避开。 Tapi marilah kita setia kepada kebenaran dan menyuarakannya. 让我们遵以真理，并且把真理说出来。 Seorang teolog pernah menuliskan seperti ini. 有一位这个神学家是这么说。 Tidak ada yang lebih kejam daripada sikap lunak terhadap orang berdosa. 那我们如果以软弱的态度来对待罪人呢，我们所做的比其他的事更恶。 Tidak ada yang lebih berbelas kasihan daripada teguran yang nyata yang memanggil seorang saudara kembali dari jalannya yang berdosa. 一个真正的责备，把一个人从罪恶中拉出来，让他们走回正路，那个爱远超过其他的爱。 Saudara, marilah kita meminta kekuatan dan keberanian dari Tuhan. 让我们求主帮助，给我们能力，给我们力量， Supaya kita dapat menyatakan kebenaran dengan penuh kasih dan dengan berani. 求主给我们勇气，让我们能够把神的真理以爱彰显出来，说出来。 Biarlah kita selalu mengingat panggilan kita untuk berpegang kepada kebenaran, apapun yang menjadi resikonya. 我们要常常记得，我们被呼召的目的，就是要谨守这个真理，无论我们会面临如何的这个风险。 Amin. Mari kita masuk dalam doa. 让我们一起来祷告。 Tuhan, kami kembali bersyukur untuk apa yang boleh kami baca, kami dengar pada saat ini. 主啊，我们再次的为着我们所读的、我们所听的，向你献上感谢。 Tuhan, seringkali kami merasa tidak nyaman dengan panggilan seperti ini untuk menderita karena kebenaran. 我们常常为着这样的呼召，就是为义而受逼迫，这个呼召是我们觉得不太舒服。 Kami merasa tidak masuk logika bagaimana kami bisa menderita dengan perasaan gembira. 我们觉得说不可能，在我们的逻辑中，我们痛苦怎么会以这个喜乐的心来接纳呢？ Tapi disinilah Tuhan kami sadar bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. 主啊，我们意识到这就是圣灵的善功。 Kami mohon Tuhan supaya kami juga bisa mendapatkan pengalaman seperti ini. 主啊，求你帮助我们，让我们能够有这样的经历， Bahwa kami Tuhan terus untuk boleh haus dan lapar akan kebenaran. 就是有这个渴慕你的话语、你的真理的那种渴慕的经历， Dan memegang teguh, menghidupi kebenaran yang kami imani. 好让我们能够经受你的真理，并且活出来。 Dan waktu kami mendapatkan ejekan, hinaan, kami mendapatkan olok-olok, Tuhan kami boleh melihat ini sebagai panggilan daripada Tuhan. 当我们被人歧视、被看轻、被侮辱、被诽谤的时候，我们认为这就是神呼召我们的目的。 Supaya kami boleh melihat lagi Tuhan bahwa Engkau menyertai kami, Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami. Sehingga kami boleh betul-betul berbagian di dalam misi Tuhan memberitakan firman kebenaran ini. 好，让我们能够经历到主，你呼召我们，你爱我们，你要我们能够把你的真理活出来，成为我们的这个使命。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。